Kelas Presiden 4B, you dah bincang sampai mana semalam kelas apa tu exam question? Am I still online? 5 teacher. Soalan 5? Ha. Okay, tak apalah sebab kelas teacher bincang sampai soalan 6. So today teacher akan sambung with discussion soalan exam je lah. Alright, and I will be macam biasa calling names untuk jawab soalan dan bagi jawapan kenapa, bagi argument as well. Kelas teacher semalam dah tahulah. And I have shared untuk kelas 4D, teacher dah share yang kertas soalan yang dah okay. Hopefully rasanya boleh tengok dah semua soalan dia. Alright, let's continue discussion. Untuk soalan setara, last time we stop until question 6. Okay, soalan 6 untuk kelas 4B tak ada masalah sangat lah sebab sepatutnya you dah boleh write down the word equation. Ini wajib untuk pelajar tahu for respiration, word equation untuk aerobic respiration, alcohol fermentation dan lactic acid fermentation sepatutnya kena boleh tulis word equation dia. Okay, so yang ni tak ada masalah question 6. Kita proceed with question 7. Ini sangat mudah, pathway sahaja. Dan ini involve knowing the structure lah. Alright, kita sambung dengan, teacher akan panggil juga nama-nama kelas 4D siapa yang teacher berkenan. Okay, Farah Elisa boleh bercakap ke? Farah Elisa, write down your answer dekat chat. Apa jawapan untuk question 7? Farah Elisa? Okay, for this particular question, untuk soalan-soalan structure, melibatkan structure dalam sistem, okay, it's very helpful kalau you boleh recall the diagram. Okay, tolong tengok buku teks dan tolong recall gambar rajah. Sebab nama-nama structure memang benda paling basic pelajar kena tahu. Okay, so kalau you ingat structure you, the respiratory system you, okay, daripada hidung you dia akan pergi kepada your mana dah dia? Where is your respiratory system? Teacher pun tak ingat dah syllabus bila dia ubah macam ni, memang confusing sikit. Okay, you have your respiratory system, mana human punya ni? Why can't I find one? Okay, kalau you tengok, ini sepatutnya knowledge yang basic lah. Alright, your respiratory system, the gaseous exchange site berlaku di alveolus. So sepatutnya kalau dia nak tengok pathway of carbon dioxide bermula dengan alveolus lah. Okay, tolong jangan mula dengan benda lain. Sebab carbon dioxide is exhaled out from your body. So tempat berlakunya exchange antara your blood dengan your lung is in the alveolus. Okay, selepas alveolus, dia akan branch into a larger structure called the bronchiole and then bronchus and then trachea lah. Ini antara yang sangat basic, tolong jangan tertukar. Okay, pelajar yang salah kat sini antara pelajar yang sangat-sangat lemah basic dia lah. Okay, seterusnya. Question 8. Ini pun soalan popular keluar dalam SPM, sangat common. Okay, so dia tunjuk pada you two gases P and Q dan dia suruh you bagi what is the partial pressure of carbon dioxide at the different location. Bukan different gases, different location. Okay, yang ni teacher minta Raja Nur Aisyah. Ada Raja Nur Aisyah? Ada teacher. Okay, bagi jawapan untuk this question. B teacher. Okay,
Tolong ingat, especially bila you menjawab soalan structure, terms yang kita guna, okay. Dalam biology, penggunaan term sangat penting. You tak boleh guna term sesuka hati sebab dia gas, kita guna perkataan partial pressure, okay. Untuk tekanan gas. Kalau untuk air, kita guna tekanan water potential atau osmotic pressure. Tolong jangan tertukar all those terms. Okay. Untuk air, kita tak pernah guna perkataan concentration. Sebab air tak ada concentration. Dia hanya ada water potential. Okay. Kalau untuk solute, kita guna concentration. Alright, untuk yang ni basic you kena tahu partial pressure ni refer kepada secara bahasa mudahnya jumlah dia lah. Okay, kalau volume dia besar dekat situ partial pressure-nya akan tinggi. So you are to determine dekat bahagian mana yang banyak carbon dioxide, bahagian mana yang sikit carbon dioxide, dan tolong pay attention kepada blood flow. Okay, arah aliran darah. Sebab you should know darah yang datang ke lung should be darah yang highly deoxygenated. Okay, tak ada oksigen. So, di point sini, tempat darah masuk, the blood should contain very high level of carbon dioxide. So, partial pressure of carbon dioxide should be very high. Okay, once dia dah lalu alveolus, the carbon dioxide will diffuse into the alveolus and will be exhaled out. So, the partial pressure of carbon dioxide dalam alveolus you sepatutnya lebih rendah berbanding dalam darah lah. That's how your body can make sure that the carbon dioxide will diffuse daripada your blood into your alveolus. Okay, so Q should have high partial pressure of carbon dioxide. P should have low partial pressure of carbon dioxide. Dan tolong jangan tertukar your alphabets. Ada pelajar yang jenis cuai. Sebab dia tengok arah darah mengalir ke sini, dia assume dia ni P, dia assume dia ni Q. Jangan tertukar. Make sure you check, double check your answer. Alright, so P ialah rendah, low. Q ialah high. So it should be B lah. Alright, kalau you have questions, stop me anytime lah. Alright, teacher nak go through this untuk solidify your basic. Mana-mana pelajar yang tak faham, tolong bagi tahu. Okay, question 9. Question 9, let's hear from Tengku Hazwani. Tengku Hazwani? Ada tak Tengku Hazwani? Okay, give your answer untuk this particular question. D. Apa dia? D. D? ATP? Dia minta you identify X dan Y. Okay, so ini antara benda yang paling basic pelajar kena tahu walaupun topik 2 ni diasingkan. Okay, you don't learn photosynthesis and respiration dalam satu topik yang sama. You should know that photosynthesis is the opposite of respiration. Okay, dia punya word equation dia is the exact opposite. Cuma untuk photosynthesis, the energy here, di sini ada apa nak cakap, ada sedikit discrepancy I guess, we can say. Okay, sebab in photosynthesis, while it does use carbon dioxide and water, energy here bukan dalam bentuk ATP. So gambar rajah ni sebenarnya kurang tepat lah. Tapi dalam situasi ni pilihan yang paling tepat is X does refer to energy. Okay, I would usually use perkataan energy kat sini lah sebab for photosynthesis, photosynthesis doesn't use ATP. Instead dia menggunakan tenaga dalam bentuk sunlight. Okay, so this particular part X ni untuk photosynthesis kita tak letak pun dia dalam equation. Tolong jangan tertukar itulah walaupun kita ajar pelajar the photosynthesis reaction is the opposite of respiration. Okay, in terms of the formula itself ada cara berbeza sikit nak tulis. Okay, for respiration it's true that you use ini ialah apa ni Hazwani, Tengku Hazwani? Apa dia ni? C6, H12O6 ni semalam teacher dah sebut. Apa dia? C6, H12O6 ni chemical formula untuk apa?
Glukos. Tengok. Teacher dah cakap kan, walaupun ini bukan kimia, dalam biologi ada beberapa benda yang chemical formula dia you kena tahu. Ini ialah glukos. Okay. C6H12O6 ialah glukos. Ini siapa? C2H5OH. Belajar tak dalam chemistry? Kalau dia ada OH dia apa? Ethanol. Okay, ini alkohol. Okay, dan alkohol, the only alkohol you belajar ialah ethanol lah. Okay, kalau ada OH tu alkohol lah tu anak. Alright, tolong ingat bahawa if you are to write down photosynthesis equation, then equationnya akan jadi carbon dioxide plus water sahaja. Okay, dan anak panahnya ialah kepada ini which produces glucose and oxygen. Cahaya atau tenaga duduk sini. Okay, light energy akan duduk atas anak panah. Sebab light energy while it's being used, it is being trapped instead of it being, yang duduk dekat sini rasanya dalam chemistry rule-nya ialah yang diguna sebagai substance dalam reaction. Okay, tenaga dalam photosynthesis hanya diguna untuk break the water down. Okay, dia tak diguna sebagai substance. Alright, so tolong fahami itu. Kalau dalam respiration memang kita tulis ni lah. Alright, kita tulis tenaga dihasilkan sebab memang terhasil tenaga. So it's very common kita tulis macam ni untuk show connection antara photosynthesis and respiration. They are actually the opposite reaction. Okay, boleh? Boleh go. Alright, so tolong kalaupun I don't think this particular question akan keluar dalam SPMU sebab syllabus you tak require you untuk tahu the chemical formula of the substances. Okay, so rasanya dia tak boleh keluar dalam SPM ke SSM. Ini rasanya dia ambil daripada soalan lama. Tapi tolong ambil tahulah the basic chemical equation untuk benda-benda asas dalam biology. Okay, alkohol glucose at least you kena tahu. Okay, carbon dioxide, water, oxygen itu you tahu. Satu lagi kalau mungkin you jumpa somewhere C3 H6O3. Okay, ini ialah lactic acid. Okay, ini equation untuk lactic acid. Sorry, jadi pecahkan separuh. If I'm not mistaken. Okay, kalau you jumpa lah. Alright, kalau ada terjumpa, but for your new syllabus you tak perlu ambil tahu. So kalau terjumpa untuk you buat revision soalan-soalan lama, past year, then make sure you tahulah. Okay, untuk question 10, kita minta teacher nak Amal Mukhlis. Ada Amal Mukhlis? Ada teacher. Okay, bagi jawapan untuk soalan 10. C. Okay. Tolong ingat bahawa ini teacher bagi tahu pelajar kelas teacher dan teacher bagi tahu sekarang pelajar kelas 4B pun, adaptation untuk gaseous exchange structure, okay, sama je untuk semua organism. Alright, because gaseous exchange rule-nya tetap sama. Kalau nak berlaku gaseous exchange, because gaseous exchange occur by diffusion, dia mestilah surface yang allow diffusion untuk berlaku dengan cepat. So diffusion memerlukan surface yang nipis, surface yang moist, surface yang banyak blood capillaries, blood vessels. Okay, itu very common. Cuma untuk fish dia ada satu exception dia lah. Okay, moist tak diterima sebab dia memang ada dalam air. So itu satu terms yang kita tak terima untuk adaptation untuk fish. Tapi kalau you hafal the adaptation untuk gaseous exchange surfaces, sepatutnya you boleh apply untuk semua different organisms. Okay, it doesn't matter. Selalunya one cell thick wall of any part. Kalau dia ialah alveolus, alveolus lah. Kalau dia ialah tracheole, then tracheole lah. Okay, tracheole. Okay, so tolong permudahkan untuk you, jangan rasa too much untuk hafal lah sebab sebenarnya dia ialah benda yang sama sahaja.
Okay, so di sini B obviously salah lah sebab dia dah defeat the purpose. Okay. Jumlah yang banyak pun boleh jadi. Okay. This applies for alveolus. Jumlah dia banyak. The exact number dia tu actually banyak. So you increase surface area for gaseous exchange. And it does apply for fish as well. Okay. Jumlah dia punya gills dia tu kecil dan dia ada lamella. Okay. So that allows for high surface area untuk allow for efficient gaseous exchange. Okay, seterusnya. Question 11. Ini teacher minta apa lagi nak panggil ni? Umar Mukhtar. Ada Umar Mukhtar? Umar? Ada? Hilang dah. Umar Mukhtar, ada Umar Mukhtar? Dia tak ada tuannya. Tadi dia jaga tanda. Kalau tak masuk sampai ke sudah, teacher akan consider tak hadir Bagi tanda patutnya kejap lagi muncul lah dia tu. Teacher akan keep IV dia. Alright. Syamil Danish. Ada Syamil Danish? Ada teacher. Okay, bagi jawapan untuk this question. A. Okay. Uh, A kot. A. Okay, tolong bagi tahu teacher mana diaphragm muscle dia? Diaphragm muscle duduk mana? Syamil. Dekat bahagian belakang tu rib cage tu. Dekat bahagian rib cage. Bahagian rib cage? Mana rib cage-nya? Kat belakang. Kat belakang ni? Belakang badan. Ni? Ini ke? Ini rib cage you? Apa yang baru nak masuk? Betul kan tak? Ni rib cage ni? Yalah dah serah. Kawan-kawan betul ke rib cage tu? Salah. Benda tu? Salah. Spinal cord. Bukan spinal cord. Ini ialah vertebra. Ini masalah pelajar ni. Terminologi structure yang tak kenal. Spinal cord tu refer kepada saraf tunjang. Saraf tunjang duduk dalam tulang belakang. Tulang belakang you namanya ialah vertebral column. Okay, vertebra. So kalau you tengah tengok sekarang yang dilukis ni ialah tulang belakang you. Vertebral column bukan saraf tunjang. Saraf tunjang duduk dalam tu. You tak nampak lah, tak dilukis di sini. Okay, and vertebral column you memang attached dengan rib cage. In this case, rib cage tak dilukis. Okay, rib cage akan duduk sini lah. Ini rib cage you. Okay, tolong kenali structure anak-anak. Sepatutnya you dah belajar ni. Walaupun ini bukan topik locomotion, bukan topik support, you dah belajar structure tu. Alright, diaphragm you duduk sini. Ini diaphragm you, Syamil. So betul tak jawapan you tu, diaphragm tu untuk diagram R, diaphragm flatten tu? Oh Syamil. Betul ke ni kawan-kawan? R tu diaphragm flatten. Nampak flat ke tu diaphragm dia tu? Salah. Okay, now tengok satu-satu. You might not be able to tell external intercostal muscle to contract ke relax ke. Then go kepada C. Volume you boleh tahu kan? Can you tell volume mana yang besar? R ke S? S. So penyataan C tu betul ke salah? Betul. Dan teacher cakap pada you, volume dan air pressure berkadar songsang kan? The higher the volume, the lower the air pressure. So D tu betul ke salah? Salah. Get your concept right anak. Okay.
R ni dia tengah buat apa? Manusia R ni tengah buat proses apa ni? Exhalation. Tengah exhale. Okay. Tengah buat proses exhalation. S tengah buat apa? Inhale. Alright. If you get your concept right, kalau you faham apa yang tengah berlaku, okay, it's not that hard to achieve the answer. Itu yang teacher cakap tadi. Benda pertama kena buat Syamil, kena kenal structure. Anak-anak yang tak kenal structure, tolonglah kenali structure you. Gambar rajah dalam exam very rarely dia akan berulang. In fact, itu syaratnya kalau nak letak gambar rajah. Tak boleh ambil gambar rajah daripada tahun-tahun lepas. Mesti guna gambar rajah baru. Okay, so tolonglah pastikan you boleh kenal structure you no matter what diagrams diberi. Kalau you tengok, dia dah bagi tahu pada you, gambar ni, soalan ni akan bagi tahu pada you apa yang you tengah lihat. Dia dah bagi tahu breathing mechanism. So for sure, pelajar yang at least kenal structure dia boleh identify siap-siap. Okay, you have your diaphragm muscle duduk sini. You have your intercostal muscle akan duduk antara rib cage. Okay, intercostal muscle akan berada di sinilah. And then you have your lung. So benda yang obvious you boleh nampak, identify itu dulu. You boleh nampak diaphragm, you boleh nampak the volume. Dan you boleh tahu connection antara volume dengan pressure, air pressure. So identify yang tu dululah. Jangan kalut untuk ambil tahu pasal intercostal muscle. Intercostal muscle, for me pun, the only way untuk teacher tahu apa yang dia buat ialah teacher kena hafal dia. Masa inhale, apa dia buat? Dia contract ke dia relax? I won't bother untuk hafal dua-dua inhale, exhale. Sebab dia buat kerja the opposite. Okay? So, benda yang boleh you tahu dengan mudah, fahamkan dulu. Alright? Boleh Syamil? Oh Syamil. Boleh. Salah tu sebab awal-awal lagi. Ini antara pelajar yang teacher nak marah lah sebab structure dia tak kenal. Kalau dia kenal structure dia tak akan pilih langsung jawapan A tu. Awal-awal lagi dia boleh reject. Okay. Ini untuk R, diaphragm muscle ni. Okay. Ini dalam keadaan relax Diaphragm muscle R ni dia dalam keadaan relax. Bila dia keadaan relax, dia akan jadi panjang. Muscle yang relax, dia akan kendur dan panjang. Okay, muscle yang contract, dia akan tegang dan pendek. So, when you see this structure, okay, pastikan you boleh identify muscle tu tengah buat apa. Dan in my case, cara mudah untuk teacher hafal, teacher akan hafal inset. Diaphragm muscle dan intercostal muscle tu teacher akan hafal sekali. Okay, sebab intercostal muscle ada dua, internal dan external. So teacher akan cari intercostal mana yang kerjanya sama dengan diaphragm. Kalau diaphragm contract, dia pun contract. Senang untuk teacher hafal. Okay, so tolong cari jalan untuk you hafal dengan mudah. Sebab diaphragm muscle mudah untuk teacher faham. Kalau dia contract, dia jadi macam ni. Okay, dia jadi flatten, volume jadi besar, ini berlaku masa inhalation. Udara ditarik masuk. Kalau dia relax, dia jadi macam ni, volume jadi kecil, ini berlaku masa exhalation. Okay, so kalau teacher hafal siap-siap the set of muscle, diaphragm dan whatever muscle yang bekerja sama dengan diaphragm, internal atau external, itu you determine lah, tengok dalam buku teks you. Then teacher tak akan confuse. Okay, mudah untuk teacher faham. Boleh anak? Boleh. Okay, so untuk D, salah lah sebab it's the opposite. Kalau volumenya kecil, the air pressure akan tinggi. Okay, tolong fahami konsep air pressure as well. Sebab tekanan udara ni diberi oleh berapa kerap udara tu, molekul udara langgar dinding. Imagine macam you tengah berlari dalam bilik yang sempit atau dalam bilik yang luas. Okay, kalau bilik sempit, you tengah lari dengan laju, apa chance untuk you langgar dinding? Tinggi. So itu bermaksud tekanan udara dia tinggi. Dalam ruang yang sempit, sebab space-nya kecil, the chance of the air molecule melanggar dinding ruang tu semakin tinggi. So makin banyak dia langgar dinding, makin tinggilah tekanan udara. Itu maksud dia. Okay. So
kalau susah sangat nak faham, hafal saja dia berkadar songsang. Okay, the higher the volume, the lower the air pressure. Okay. So jawapan untuk yang ni ialah C lah. Obvious you nampak sebab volume you boleh nampak dengan jelas kat sini. Okay. Question 12. Umar dah kembali ke Umar? Umar Mukhtar dah kembali? Lama benar dia pergi tandas. Umar Mukhtar? Ya, okey. Jawab soalan nombor 12. Apa jawapan dia Umar? Tadi tak menjawab ke Umarnya? Okey, Umar cakap A. Okey. Betul ke kawan-kawan? Betul. Soalan mudah gila. Betul. Alright. So kalau you tengok, dia tanya dekat you which is not true. Bear in mind soalan macam ni jarang akan keluar dalam SPM. Okay. Sekarang I notice soalan SPM dia jarang akan pergi kepada soalan negatif, not true. Okay. Sebab dia confusing kepada pelajar. Tapi tak mustahil keluar lah. Dia boleh keluar. So berhati-hati dan selalunya dia akan highlight macam ni. Baca soalan dengan betul. Okay, berhati-hati sebab ada situasi di mana pelajar tak baca soalan dengan betul dan dia tengok pilihan pertama. Dia ingatkan ini nak minta yang nak cari statement yang true, dia pilih. Dia tengok pilihan pertama dah betul, dia terus pilih A. Dia tak baca dah pilihan jawapan yang lain. Ramai pelajar macam tu. Jangan soalan biar scan through dulu, baca sampai habis. Ini dia minta pada you benda yang tak betul. So pergi kepada A. Terus dapat jawapan sebab N aerobik. N ni bermaksud tanpa. Aerob ni udara. Okay, oksigen. So anaerobic bermaksud it occur without the presence of oxygen. Cuma ingat anaerobic respiration dalam buku teks you dia dah namakan kepada fermentation. Okay, kalau silibus lama memang dia guna perkataan anaerobic respiration. Silibus baru dia lebih kepada perkataan fermentation dan fermentation ada dua. Okay, kita ada alcohol fermentation or ethanol fermentation dan kita ada lactic acid fermentation. Alright, tolong fahami perkataan fermentation tu ialah anaerobic respiration. Okay, so yang lain you nampak lah. Okay, C ni refer kepada lactic acid fermentation, D ni refer kepada alcohol fermentation. Dan tolong dapatkan dengan betul organism mana yang buat apa between these two fermentation. Okay, sebab selalunya dalam exam dia suka buat macam ni. Dia guna yeast and then dia letak yeast dalam balang yang berisi glukos, atas tu dia letak minyak. Okay, dia letak dalam test tube. Ini eksperimen biasalah. Okay, atas ni dia letak a layer of oil. Dalam ni ada yeast suspension dan glukos. Okay, biasanya dia akan buat macam ni. So dia akan tanya apa produk, apa yang you akan jumpa dalam ni selepas beberapa, let's say 1 hour or 30 minutes. So kena tahu yeast ni dalam situasi ni bila kita letak minyak ini untuk prevent udara dari masuk. So ini setup biasa untuk buat anaerobic respiration. Okay, you prevent udara daripada masuk ke dalam solution ni supaya solution ni jadi keadaan anaerobic. So you paksa yeast buat anaerobic respiration. Tapi kena identify yeast ni buat what kind of anaerobic respiration. Alkohol ke lactic acid. Sebab produknya akan berbeza. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Kalau untuk fikir mudah, alright, sebab kita biasanya guna yeast untuk ferment alkohol, untuk hasilkan arak. Alright, so tahu straight away yeast buat alcohol fermentation. Biasa yang pelajar akan confuse kalau dia guna bakteria lah. Sebab ada bakteria yang buat lactic acid fermentation. Okay, dia akan hasilkan asid. Itu yang kita guna untuk buat yogurt. Sebab rasa dia masam tu. Okay, so yang tu tolong refer balik kepada buku teks. Selalunya textbook you akan guna contoh-contoh organism. Exam akan guna contoh-contoh organism yang ada dalam textbook lah. Okay, seterusnya question 13. Kita dengar daripada
Nadra Batrisha. Ada Nadra Batrisha? Ada teacher. Okey, bagi jawapan untuk soalan ni. C. Bukan. B. Okey. Teacher cakap tadi, baca soalan dan kalau perlu highlight, garis apa yang penting. Dalam SPM, kertas satu you boleh conteng tak ada masalah sebab you tak hantar pun kertas soalan, you hanya menghantar kertas jawapan. Okay, so you hantar kertas soalan tapi kertas soalan you tak akan ditengok lah oleh examiner. Itu maksud teacher. Alright, so conteng, highlight apa keyword dalam soalan supaya you tak tersalah baca soalan. Okay, ini again dia tanya yang not true, yang tak betul mengenai next. This time aerobic respiration. So aerobic respiration mesti berlaku dengan oksigen dan dia ialah the complete oxidation of glucose. Okay, oxidize ni bermaksud in the presence of oxygen. Semalam teacher dah mention. Okay, so glucose is oxidized, broken down. Kita pecahkan dia completely. Kalau anaerobic respiration, glucose dipecahkan tak habis. Sebab tu you dapat produk yang tak habis. Okay, lactic acid atau ethanol. Produk yang incomplete oxidation of glucose. Bukan incomplete oxidation lah sebab dia tak buat oxidation. Incomplete breakdown of glucose. Okay, so untuk mudah, macam soalan 1 yesterday yang teacher discuss, tulislah the equation untuk eksperimen, untuk the process. Okay, senang untuk you identify apa yang diguna, apa yang dihasilkan. Okay, dan nombor ni anak-anak tolong pay attention Kalau ini ialah soalan esei, dia minta you cerita describe aerobic respiration. So you pun cerita glucose is oxidized completely into carbon dioxide and water. It occur in cytoplasm and mitochondria. It produces one molecule of glucose produces, you tulis contohnya you tak ingat nombor. You tulis large amount or high number of energy. You akan hilang markah tu. Okay, sebab ini disebut dalam buku teks bermaksud perkataan tu penting. Okay, ini dekat-dekat exam hafal lah, tak perlu hafal sekarang. Alright, boleh? Boleh. So, jawapannya ialah B. Mudah gila dan soalan-soalannya berulang. SPM tak akan macam ni lah. Okay. Alright, number 14. Seterusnya, teacher nak dengar daripada Lily Sofia. D. D. D? Rickets? Dadu. Okay. Obesity ni disebabkan apa? Anak, kenapa bukan obesity? Obesity disebabkan oleh apa? Lily? Oh, Lily. Ya, teacher. Ini pelajar dah teacher tahu dah. Teacher kalau discuss soalan objektif, teacher tak akan cari jawapan je. Benda yang teacher boleh argue, teacher nak suruh pelajar argue. So kenapa you pilih D dan bukan A atau B atau C? Kena tahulah tu. A tu penyakit apa? Obesity ni disebabkan apa nak? Kelam 4D. Excessive fat. Amra? Banyak apa? Banyak fat. Kelam 4D. Teacher cakap semalam kan bila melibatkan disease, apa benda yang you kena tahu pasal disease? Satu apa dia? Symptoms. Benda? Benda pertama nak kena tahu apa dia? Symptom. Nampak sangat tak ada orang cakap salin kan, teacher cakap semalam. Simptom nombor 2. Causes. Symptoms dan causes teacher letak sekali. Nombor 1 kena tahu apa?
Ini apa? Factor. Duduklah anak Anak. Anak, bila you bercakap pasal penyakit, teacher cakap banyak kali, term sangat penting dalam biologi. Nama penyakit tu pun you kena tahu, anak. Kau boleh bagi tahu simptom je dah apa kalau kau tak tahu nama penyakit. Dan nama penyakit, ejaan dia penting ya. Ni, kalau you sebut diabetes je dalam biologi, tak akan diterima. InsyaAllah. Sebab diabetes ada 2 jenis. Okay, diabetes mellitus dengan diabetes insipidus. Kita tak akan terima langsung perkataan diabetes. Tolong fahami itu. Dapatkan nama penyakit kau dengan betul. Anorexia nervosa, bulimia nervosa. Benda-benda tu kena tahu nama tu. Kau jangan main ambil mudah je. Alright. Nama, symptoms, causes. Factor tadi causes lah. Okay, apa menyebabkan penyakit tu. Nombor 3 apa dia, Kelam Pakdi? Treatments. Okay, treatments atau possible treatments. In some cases, you mungkin tak ada treatments. Okay, kalau tak ada treatments, dia akan bagi pada you ways to manage. Okay, penyakit contohnya macam you dah belajar muscular dystrophy. Okay, muscular dystrophy ni is the degeneration of muscle. Dia penyakit genetik. Unfortunately, muscular dystrophy kita tak boleh treat. So, in that case, treatment tak ada untuk dia, cuma ada cara to manage je lah. How can you manage the disease? Biasanya kita bagi ubat tahan sakit ke, macam tu lah. Okay. Ini biasanya teacher akan letak possible. Okay, possible treatment kalau ada. Then last kali apa dia? Ways to prevent. Ways to prevent. Okay, ways to prevent. Ini penting untuk bantu you jawab soalan esei, anak. Sebab kalau you tengok benda 4 ni akan jadi 4 markah dah dalam soalan esei. Kalau esei biasanya yang 10 markah bentuk biasa kalau dia nak tanya pasal penyakit, contohnya penyakit dalam sistem muscular musculoskeletal system. Okay, so dia akan minta you, dia bagi gambar biasanya. Bagi 3 gambar penyakit dan dia minta you discuss. Discuss the diseases shown in the diagram. Okay, related to musculoskeletal system. 10 markah, ambil kau seketul 10 markah kat situ. So, apa yang dia nak ialah biasanya dia akan bagi 2 atau 3 penyakit. Sebab setiap penyakit tu dia akan ada 4 possible markah di situ. So, kalau you bagi 4 benda ni kepada penyakit tu, then you akan dapat 4 marks. 3 penyakit 4 darab 3, 12. So, dapatlah markah penuh kau 10. Faham tak anak? Ini Kelam 4B, tolong tulis Tulis atas jangan kau conteng buku teks tau. Tulis atas any note, post-it notes ke, tampal dalam buku teks. Dan benda ni 2 ni. Biasanya ini tak ada dalam buku teks. Okay, kadang-kadang dia tak sebut dalam buku teks. Macam mana nak tahu? Kena pelajar baca. Okay, sebab tu soalan-soalan macam ni, penyakit-penyakit ni, dia suka letak dalam soalan esei yang berbentuk terbuka. Dia tak adalah terbuka sangat. Dia sebenarnya respons dia masih tertutup tapi dia require pembacaan luar daripada pelajar. Alright. So kena tahu bukan sekadar boleh tembak je. Teacher cakap pada pelajar kelas teacher semalam, soalan objektif tak akan bantu you dapat A. Okay. Kertas 1 percentage dia 25% je dalam SPM. Memang tak akan bantu you dapat A. Unless kertas 2 you strong. Okay. So apa yang kertas 1 boleh bantu you, kalau you hanya buat latih to be, jawab soalan banyak-banyak, then chances are you akan dapat markah penuh lah untuk kertas 1. That's it. Okay. Tapi kalau you buat macam ni, nitpick, you analyse the question, you argue dengan the question. Kenapa jawapan salah tu salah? That will help you explain yourself. Okay, aku tak pilih obesity sebab obesity ni bukan disebabkan nutrient deficiency. Instead, obesity ni disebabkan oleh excessive intake of nutrient. Excessive intake of nutrient apa? Itu akan bagi you cost. Okay, obesity ni disebabkan oleh you ambil pengambilan apa yang berlebihan anak? Tuan anak? Fat.
Tolong tengok dalam buku teks you. Major cause untuk obesity ialah excessive intake of carbohydrate dulu. Okay, bukan fat. Kebanyakan orang yang gemuk sebab dia makan karbohidrat banyak, bukan ambil terlalu banyak fat. You can actually get obesity with excessive intake of fat, tapi excessive intake of fat is usually the common cause for coronary heart disease atau cardiovascular diseases. Okay, sebab fat ni dia lebih mudah untuk dideposit dalam blood vessel. Lemak yang banyak dalam badan you kebanyakannya datang daripada karbohidrat. Sebab bila you belajar nutrition, karbohidrat yang berlebihan akan ditukar kepada glycogen, atau kalau glycogen dah terlalu banyak, kita akan tukar dia kepada fat tissues. Okay, adipose tissues. Tolong fahami tu. Tadi siapa tadi? Lily, betul? Ya, teacher. Atherosclerosis ni penyakit apa? Lily? Tak tahu. Lily, kenapa you pilih rickets? Yang arthrosis tu sebab arteri tersumbat. Okay. Rickets ni penyakit apa, Lily? Masalah tumpul saraf. Pada apa? Exactly. Dia efek apa dalam badan you? Tulang. Dia disebabkan oleh kekurangan nutrien apa? Kalsium Okay. Kalau you tengok, bila you baca, pelajar suka skip part tu. Alright, ini topik apa ni? Lily, ni topik apa ni? Oh, Lily. chapter 9. Okay. Semalam teacher bagi tahu, teacher punya kelas, bila you menjawab soalan, belajar biasakan untuk identify topik mana you tengah melihat. Okay, sebab dia akan bantu you narrow down knowledge mana you nak guna. Okay, dalam syllabus you sebenarnya diseases ni tak ada. Dia sebut sikit sahaja, ada beberapa sahaja, cuma okay, bear in mind ini I would say nasty lah, okay. Your new syllabus is a bit nasty sebab dia ada this part, okay, benda-benda yang ini. Bendalah brainstorm, bendalah activity zone, okay. Mana activity zone? Across the field. Kalau untuk this particular question, dia sebenarnya duduk dalam ini. Ni dia. Dia tak cerita dalam textbook you, tapi dia ada duduk di sini. Activity zone ni. Okay. Dan according to pembina syllabus dan kemungkinan penggubal soalan SPM, okay, semua benda yang dimention dalam buku teks boleh dijadikan soalan dalam SPM. So memang kalau you ikut webinar-webinar SPM yang dah dibuat setakat ni, especially at least untuk biology, memang penceramah bagi tahu
Semua benda buku teks tulis, tolong tengok, tolong cari information. Kalau dia suruh cari information, you cari information. Kalau dia suruh jawab soalan, you jawab soalan. Jangan tinggal apa-apa dalam buku teks. Sebab semua benda yang disebut dalam buku teks boleh ditanya dalam SPM dan pelajar tak boleh argue. Okay, so ini kalau kelas teacher memang suruh buat. Kalau Cikgu Azidah, teacher tak tahu. Yang tak buat lagi, tolong cari information. Okay, Google je. You nak Google sahaja. Ni, you tengok teacher cakap tadi. Perkataan diabetes kita memang takkan terima dalam biologi. Kau tulis diabetes seketul, maka kau kosong. Okay, sebab diabetes ni ada dua jenis, diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Diabetes mellitus tu pula kau pecah kepada dua. Ada type 1, type 2. So tolong cari apa benda tu. Dan bila melibatkan activity zone ni memang tak diwajibkan untuk cikgu ajar. Dalam kita orang punya penerangan di SKP, silibus kita orang tak perlu pun ajar pelajar. Dia ialah pembacaan luar pelajar. So teacher cakap honest, terus terang kepada you sekarang, silibus baru memang tidak membantu pelajar lemah untuk score exam. Okay, especially SPM. Format dia memang akan sangat-sangat nak pisahkan pelajar yang pandai dengan pelajar yang lemah. Bukan lemah sebenarnya, pelajar malas. Okay, so tolong pay attention. Soalan yang you tengok tadi tak ada pun sebenarnya. Tapi kalau you tahu apa tu obesity, you tahu apa tu diabetes mellitus, okay. Atherosklerosis ada disebut tapi bukan dalam topik ni. Okay, dia merentas. Atherosklerosis ialah penyakit kardiovaskular. Okay, dia penyakit bukan jantung. Kardiovaskular ni ialah penyakit sama ada jantung atau blood vessel, salur darah. Okay, atherosklerosis ialah penyakit salur darah lah. So you tengok dia akan boleh merentas. Dia akan rentas silibus sebab dia expect you belajar dah semua. So tolong teacher minta bila buat soalan objektif, pelajar suka buat soalan objektif sebab pada dia mudah. Okay, bila buat soalan objektif, point you satu, target you ialah nak score sebanyak mungkin according to ceramah hari tu. Soalan objektif SPM dia akan ada 40 markah. Okay, silibus baru. Silibus lama 50 markah. Okay, silibus baru dia kurangkan 40 markah, 40 soalan lah maksudnya. Ada 40 questions dan out of 40 question tu at least 5 soalan akan berbentuk kebat. Okay, so 30 soalan lebih kurang akan 25 ke 30 soalan ialah soalan-soalan mudah. Untuk garanti pelajar dapat A, paper 1 you kena dapat at least 38 per 40. Okay, so latih to be akan bantu you dapat banyak ni. Kalau you buat banyak gila soalan objektif, insyaAllah boleh dapat. Tapi untuk dapat A, kalaupun you dapat banyak ni, kalau kertas 2 you lemah, you masih tak akan dapat A. Apatah lagi A+. Alright anak-anak, teacher cakap sekarang sebab I'm going to stop here. Okay, discussion untuk hari ni kita akan berhenti di soalan 14. Teacher cakap sekarang sebab many of you tak ada that mindset lagi bahawa you will be sitting for SPM soon. Alright. Tahun you risikonya ialah cikgu tahun ni teacher tak bimbang sangat sebab dia tahun pertama. InsyaAllah soalannya tak akan susah gila. Dia tak akan susahkan pelajar tahun pertama rasanya lah, insyaAllah. Tahun you dia boleh buat susah. Okay, sebab you will be sitting the exam next year. Probably 2023. Okay, so tahun you dia mungkin akan buat soalan susah sikit lah sebab pelajar dah tahu macam mana bentuk formatnya, macam mana jenis soalannya. So you sekarang okay, perlu approach biology at least, sebenarnya sains semua with target already dalam otak you. SPM you nak dapat grade apa? Nak dapat A, nak dapat B, dapat C, nak dapat A+, A-. A- ialah 70. Untuk grade biasa A- 70 lah. Kalau dalam SPM it might go low up to down to 65 boleh jadi. Okay. A ialah 75.
Kalau SPM jaranglah diturunkan, tapi mungkin boleh turunkan kepada 70, you dah dapat A. A plus 90, tak akan pernah turun lah. A plus memang 90. Grafnya tak akan diturunkan sampai bila-bila. Okay, so kalau you insist nak stay dalam sains after SPM dan sains tu melibatkan biology, medik, pharmacy, anything sains hayat lah. Okay, then biology you mesti sekurang-kurangnya A solid. Kalaupun you tak nak buat biology dah lepas ni tapi nak buat engineering, nak buat subjek-subjek sains yang chemistry atau physics, biology you masih kena A. So letak dulu siap-siap target SPM you apa, berapa yang you nak, sebab you perlu bekerja sebanyak tu. Kalau sekarang ni penyakit pun you tak tahu lagi, structure pun you tak kenal lagi, penat you nanti tahun depan anak. Syllabus form 5 untuk biology tahun depan hampir ke semua. You ada topik tahun depan ada 13 topik. Hampir ke semua. Out of 13 topik tu 10 topik ialah topik tumbuhan. Meaning that form 5 akan jadi boring. Biology lah untuk kebanyakan pelajar. So teacher minta sangat-sangat lah. Alright, tolong sedar bahawa you tak ada cara nak keluar daripada Kopu rasanya. Okay, nak tak nak kena ambil SPM di Kopu dan kena ambil biology. Dan kena score lah kalau rasa nak masuk you lepas SPM. Okay, so bermula dari sekarang, knowledge basic buku teks, apa yang ditulis dalam buku teks, make sure you tahu semua. Tahu. Alright, pemahaman tu akan dipolish bila you buat latihan soalan-soalan structure, soalan kertas 2, baru akan datang pemahaman. Teacher minta tolong dengan pelajar yang markahnya rendah exam hari tu, tolonglah first step baca. Okay, step pertama untuk biology ialah baca dan hafal. Step kedua ialah faham. Selagi you tak pergi kepada step pertama dan clear that level, you tak akan boleh bergerak kepada step 2. Okay. Alright, teacher tak nak ambil masa sebab dah lebih seminit. I will end the lesson here. Okay, untuk kelas Cikgu Azida, nanti bagi tahulah Cikgu Azida, Teacher L tak sempat nak discuss banyak. Teacher memang tak akan sempat discuss exam question laju-laju. Alright, untuk kelas 4D kita akan sambung discussion of the exam question minggu depan. Okay, teacher akan habiskan discussion semua dan tolong jawab semua, tolong cari tahu semua information about semua pilihan jawapan. Okay, teacher bukan nak jawapan yang betul je. You patut tahu tu sekarang. Okay, so rajin-rajinlah baca buku, boleh buka buku teks untuk cari jawapan. Tapi jangan buka buku teks sekadar nak cari jawapan. Tolong fahamkan jawapan you. Okay, boleh? Boleh. Alright, ada soalan sebelum teacher akhiri kelas? Okay, kalau tak ada soalan then that's all for today. Yang mana yang teacher tak panggil nama tadi tolong tulis di chat. Kalau nama you tak wujud di chat then teacher akan consider tak hadir lah. Alright, itu sahaja for today. I'm sorry teacher ambil 2 minit masa you. I'll see you guys again untuk kelas teacher minggu depan. Alright. And I expect your exam marks to be written by next week lah. Okay, itu sahaja. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Okay. Thank you, teacher. Thank you. Thank you, teacher.